wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Bersama saya Akmal Azlan dan juga saya Muhammad Husaini di Kalam TV pada malam seterusnya yang akan membincangkan topik sedekah pada malam ini. Betul, ya, Hafiz? betul. Dan ini adalah merupakan segmen Moreh Ilmu, di mana Moreh Ilmu ini akan mengkongsikan kepada anda semua berkenaan topik-topik yang menarik. Ya, betul. Sempena kita nak menyemarakkan lagi ibadah puasa kita. Ya, betul. Betul tak, Afiq? Pentingnya Moreh Ilmu ini sebabnya Moreh Ilmu ni adalah sebuah program, iaitu dia untuk memperkasakan lagi lah bulan Ramadan ni dengan ilmu-ilmu dan untuk menjawab tentang common issues yang selalu bermain dalam kalangan masyarakat Malaysia. Ya. Okey. Betul, sebab yalah, biasanya kita lepas tarawih kita akan ada moreh. Ya, betul. Sambil-sambil kita makan kuih begini, sebenarnya kita tontonlah Facebook apa semua kan. Di Kalam TV, di mana kita nak mendapatkan lagi input. Di samping kita nak memperbaiki lagi kehidupan harian kita dalam kita menjalani ibadah sebagai seorang muslim. Ya, Afiq? betul. Jadi Afiq, malam ni siapa agak-agaknya tetamu kita? Jadi malam ni kita ada tetamu yang sangat istimewa. Macam semalam kan kita ada seorang pencetus ummah, iaitu Piyu Raihan. Jadi malam ni juga kita ada seorang lagi Piyu juga? Ya, pencetus ummah juga. Segat dan kacat juga. Ya. Semalam kita jemput Raihan, segat dan kacat juga. Hari ni segat dan kacat lagi. Sebab apa? Kita nak santapkan kepada anda Moreh Ilmu, bukan nak mengenyangkan perut saja, tapi kita nak mengenyangkan kekuatan rohani kita supaya kita dapat menjalankan ibadah kita dengan lebih baik. Ya, betul. Betul, Afiq? So, baik. Mula-mula kita nak mengajak anda semua like dan share dulu. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh ke hadapan. Ya, betul. Yang pentingnya anda like dan share sebab apa? Kita nak dapatkan lagi sokongan ni. Kita nak ada lagi followers yang lebih banyak sebab apa? Ini adalah platform dakwah, tuan-tuan. Kita kena bawa ramai lagi tau. Sebab ya, biasanya kalau kita membincangkan tentang ilmu ataupun ceramah-ceramah, biasanya kita akan dalam mindset kita akan cakap tentang ni kita boleh dengar dekat masjid. Tapi ini adalah satu peluang kepada kita juga melalui media massa kan. Ya, Kita boleh menjana ilmu dengan baik, insya-Allah. Di samping itu, Afiq, kita juga nak mencari penaja untuk Kalam TV. Sebab apa? Kami memerlukan sokongan anda semua. Satu, anda boleh jadi penonton setia kita, ya, tapi betul. kita perlukan juga penaja untuk support Kalam TV ni supaya kita boleh bergerak lebih jauh. Ya, betul. Kita nak kongsikan ilmu Islam kita ni lebih luas, tuan-tuan. Betul, Afiq ya? Betul. Dan kita juga menyediakan platform sumbangan daripada anda untuk anda menyumbangkan kepada mana-mana NGO ke. Okey, daripada anda yang berada NGO, daripada badan-badan kebajikan yang nak menyalurkan sumbangan, anda bolehlah hubungi kami. InsyaAllah kita akan salurkan nombor telefon di ruangan komen. Jadi boleh ambil lah nombor telefon tu, insya-Allah. InsyaAllah. Benda ni kita tak ada charge. Tak ada fees charge. Ya, tak betul. ada. Semuanya kita bagi free saja. InsyaAllah kita buat kerana Allah Ta'ala, sebab kita nak kejar redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afiq, malam ni awak dah wasiat Ustaz Piyu tadi tak? Dah. Katanya dah nak sampai. Okey. Cuba abang tengok wasiat dulu, mungkin dah nak sampai dalam 1 minit lagi. Betul. Saya tak sabar lagi sebab kita nak tunjuk kepada mereka yang sedang menanti-nanti Ustaz ni. Piyu juga, sebab kita dah janji dengan mereka semalam. Jadi misteri. Baik, Afiq, saya dah nampak dah. Kereta Ustaz dah sampai. Kan? Ya, betul. Jadi kita menantikan sebentar lagi. Okey, Ustaz pun dah nak keluar daripada kereta, sedang menuju ke sini. Sabar penonton, sabar Baik. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarak. Kita tak boleh salam. Tak boleh salam. Ya, betul. Masya-Allah. Sila Ustaz. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Allah. Masya-Allah. Buka dulu Ustaz. Jeng jeng jeng. Boleh buka. Boleh buka. Sebab nak bercakap kan. Okey. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz daripada mana tadi? Saya daripada KL. Jauh datang perjalanan, ke sini Ustaz. Masya-Allah. Untuk sama-sama kita berkongsi malam ni kan. Ya, Cerita betul. tentang insya-Allah yang Kata apa? memberi kita apa nama kita punya program? Moreh Ilmu. Ya, Moreh ada juga ni, Moreh. Ada juga. Sambil kita moreh makanan ni Ustaz, sambil kita nak moreh ilmu pengetahuan Ustaz. Selalulah kita menyebut Piyu Semalam
Tak, sebab tu kita menyebut PU Musim. Ya. Alah, Husain ni kau lupa pula. Aduh. Ustaz, sebenarnya kita nak minta Ustaz lah menjawab persoalan-persoalan yang akan Boleh, kita insyaAllah. ajukan. Ada juga sketsa, Fik. Ya. Ustaz tak tahu lagi ni. Apa senarionya, Ustaz? Video. Semalam kita dah minta PU Raihan berdebar-debar juga katanya. Saya yakin Ustaz mesti berdebar-debar juga rasanya. Kita tahu soalan cepu-cepu mas bakal diajukan daripada kita dan juga audien di luar. Baik Ustaz, macam mana perjalanan Ustaz tadi? Yalah, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit masa sebelum PKP, bulan Ramadan dan juga bila berlakunya PKP dah. Bismillahirrahmanirrahim. So semua orang melalui musim PKP dan masih lagi PKP, dan saya pun daripada KL ni pun kita kena merentas Roblox juga. Jadi kita ada surat keizinan apa semua, alhamdulillah dipermudahkan. So bila PKP semua orang tahu, of course antara terjejas sudut ekonomi lah. Semua boleh kata semua industri kot. Industri yang orang kata bukan kita kata untung, tapi maksudnya yang memang tak turun dia punya dari segi kerja, industri perubatan lah. Musim Covid, hospital penuh lah kan. Dan juga kalau kita tengok saya terlibat dalam ni juga beberapa ilmu saham. Saya tengok industri glove kan, glove dahsyat sebab orang bila musim Covid semua nak pakai sarung tangan. Betul, doktor-doktor. Kita semua buat kerja semua nak kena pakai sarung tangan. So tapi overall kita tengok semua orang terjejas, dan termasuklah ustaz-ustaz ke semua program tak ada dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sebenarnya kita apabila kita orang kata bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu semua ini Allah yang set up, Allah yang susun, Allah yang atur semua benda kan. Dan inilah perkara-perkara yang berhajat kepada ilmu, keyakinan kita terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. So mudah-mudahan saya doakan untuk saya sendiri dan kita semua, walaupun Covid atau masih lagi nampaknya macam nak mengganas balik, betul. ada kebimbangan balik nampaknya sekarang ni, tapi kita doa kepada Allah Taala, kita orang kata apa, bermunajat. Ramadan ni ialah musim dia untuk kita benar-benar mohon kepada Allah Taala, merayu kepada Allah Taala, kita diberikan jalan keluar, diberikan kesejahteraan walaupun Covid yang kita tak boleh buat apa kan. Vaksin pun nampaknya kita ikhtiar kita, tapi masih tak dapat nak betul-betul menjamin 100% kita selamat daripada Covid kan. Sebab saya tengok paper petang tadi, kita punya apa nama dia, DG kan, apa nama dia, Tan Sri Hisham kata ada jangkitan yang berlaku kepada kota saya 40 orang kot. 40 orang kan. 40 orang KKM yang telah mengambil 2 kali dos vaksin. Ini menunjukkan kita tak kata vaksin tu tak berkesan langsung. Kita tak kata begitu. Cuma maknanya masih perlu kepada penjagaan dan juga SOP yang tinggi walaupun semua tu telah dijangkiti, telah diberikan vaksin. Maksudnya benda tu bermula dengan diri kita juga. Jadi jangan kita kalau aku dah vaksin tak payah pakai mask, tak payah jaga SOP, tak boleh. So balik pada diri saya dan kita semua, Covid masih lagi berleluasa, dan juga SOP kita kata semua kena jaga, dan mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita. InsyaAllah. Jadi saya suka dengan perkataan Ustaz tadi, Ustaz. Semuanya Allah yang set up. Betul? Ya, betul. Masya-Allah. Cuma kita sendiri yang kena bijaksana berdepan dengan ujian ni. Betul. Ustaz, malam ni kita nak mengungkapkan topik sedekah, Ustaz. Masya-Allah. Topik yang sangat besar. Topik yang sangat besar, Ustaz. Tetapi Ustaz, lepas ni kita nak minta Ustaz tengok dulu, kita tontonkan kepada anda semua satu sketsa ni. Okey, di mana sketsa ni akan memberi persoalan kepada Ustaz Muhsin untuk dijawab. Ya, Okey? betul. Tetapi sebelum tu Ustaz, Ya. nama pun boleh. Ya. Baik, kita order air dulu. Boleh. Itu yang saya nak. Lancarkan tekak dulu, bagi Ustaz bernafas dulu. Afiq, Itu yang terbaik. Ya betul, Ustaz ni mungkin Ustaz ni boleh panggil dulu. Ya, boleh. Anis, order. Ustaz biasa minum air apa? Saya tengah malam ni sepatutnya sebab Order. kita nak drive ke KL balik, kita order Nescafe. Supaya tak mengantuk Ustaz. Bahaya kalau makan sikit ni. Baik, tu dia. Esok ada keluar subuh pula tu. Okey, baik. Baik, Ustaz. Nescafe tarik kurang manis. Teh Oswa. Teh Oswam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Alright. Baik, sementara kita menunggu air kita datang Ustaz. Ya. Okey. Sementara tu
kita tak bagi Ustaz tengok dulu sketsa ni. Kita borak dulu. dulu. Ustaz, Ya. mungkin Ustaz boleh bagi mukadimah lah berkenaan dengan sedekah ni apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada bro kita yang kacak. Allah. Juga sahabat Usaini. Akmal. Bila kita cakap sedekah ni sebenarnya perbincangan kalau malam ni kita berapa jam ni? 3 jam, 4 jam. InsyaAllah 1 jam. Kalau nak bincang secara serius, kita kata sedekah ni isu yang sangat besar dan juga bukan besar maksudnya isu yang berat, tapi isu yang maknanya dia punya cerita dia banyak. Dari segi kita kata dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah, of course itu memang pure dia punya tunjang dia. Kemudian kisah-kisah yang direkodkan oleh para ulama tentang kisah-kisah yang amazing, yang ajaib, yang miracle tentang puasa sedekah. Kita nak cerita banyak sangat. Cuma malam ni mungkin kita akan pilih 1-2 cerita yang nak menggambarkan betapa sedekah itu sebenarnya bagi saya satu peluang, satu ruang, satu kaedah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua selaku hamba Allah yang beriman untuk, kalau bahasa kita kata macam fast track sebenarnya untuk kita pergi menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu sebenarnya kan saya sebut bagi gambaran orang tertanya-tanya macam kenapa sedekah begitu? Ya, sedekah sangat luar biasa dan tak terkecuali siapa pun. Kalau kata sedekah ni nak tunggu kaya kan? Orang kata kaya baru sedekah. No, tak. Orang miskin, orang tak ada duit langsung pun dia boleh bersedekah. Macam mana? Nantilah itu macam kan. Kita nak tunggu air datang dululah. Ya, kita chill dululah. Kita chill dulu Ustaz. Nama Kumari Ustaz. Saya harap pertama kali kita rasa beruntung lah sebab Ustaz Musin ni datang daripada KL. Jauh. Saya ni datang sanggup pergi ke Kalam TV kita ni Alhamdulillah. untuk berkongsi moreh. Ya. Berkongsi moreh. InsyaAllah. Baik, kepada anda yang sedang menyaksikan Kalam TV ni dengan Ustaz Handsome kita malam ini, jangan lupa like dan share lagi dan kita minta anda komen ruangan di bawah Ustaz supaya mereka boleh mengajukan soalan-soalan kepada Ustaz Musin. Tag kawan-kawan, ajak Ya, join. betul. Tag dan anda boleh copy link Ustaz. Share dalam WhatsApp. Betul. Kita nak Gunakan menyebarkan semua kemudahan untuk kita berkongsi insya-Allah. InsyaAllah. Daripada kita share benda bukan bad lah, kita share benda ni Ustaz. Betul. Kalau tak benda-benda lara je kita nak Apatah lagi bulan Ramadan ini, semua kebaikan kita insya-Allah berlipat ganda pahala. Ya, Itu betul. yang luar biasa. Insya-Allah. Lagipun bulan Ramadan ni kita nak menjaga mata dan jaga. Betul. Semua nak kena jaga. Dia sosial sangat-sangat baik. Tengok dia dah. Kalau benda tak elok tu dah Mengurangkan, mencacatkan. Ya betul. Baik, Ustaz, baik kita saksikan dulu sikit ni dan kita minta Ustaz menjawab selepas tu. Insya-Allah. Mak, maafkan adik, Mak. Adik tak sempat buat kebaikan kepada Mak. Adik janji adik akan jadi orang yang baik. Apa amalan yang adik boleh buat? Nak sedekahkan pahala kepada Mak dekat akhirat. Allahu Akbar. Allah. Okey, baik Ustaz. Jadi kita dah tengok kan senario yang kawan kita ni baru lepas kematian mak dia. Jadi kita nak minta tolonglah Ustaz bagi perkongsian apa amalan yang dia boleh sedekahkan kepada mak dia yang sudah meninggal dunia. Jadi apa kata Ustaz? Okey, baik. Kita dah tengokkan sketsa yang dah disediakan oleh pihak penerbitan. Jadinya sebelum tu sebelum kita membahas kepada isu Air kita pun sabar Ustaz. Okey, air kita sabar dulu. Alhamdulillah. Ustaz tadi ni apa? Nescafe Terima kasih. Ustaz.
Alright. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sebelum tu, mari kita like, share dan komen. Sekiranya ada sebarang permasalahan ataupun soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz Muhsin, sila tulis di ruangan komen di bawah, insya-Allah. Di samping itu Fik, kita naikkan juga kepada mereka yang berminat untuk mempromosikan barangan diorang Ustaz. Yang mereka nak mempromosikan produk-produk mereka pun boleh share lah di Kalam TV ni. Kita bantu free je Ustaz, lillahi ta'ala. Tak ada apa-apa dikenakan charge Ustaz. Tahniah. Okey tak Ustaz? Terbaik tak macam ni? Terbaik. Mungkin Ustaz boleh galakkan sikit kot untuk Boleh. mereka. Jom pakat-pakat. Siapa yang ada produk, ada kempen tertentu, boleh share di komen untuk kita support bersama-sama, insya-Allah. Ya, kita nak support each other. Baik Ustaz, saya rasa mungkin Ustaz boleh lah menjawab persoalan tadi berkenaan sketsa tu, di mana kita nampaklah budak tu nakal Ustaz. Bila dah mak meninggal ni Ustaz, mungkin dia nak rasa serba salah tu Ustaz. Dia nak berbakti balik tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kaitkan dengan topik kita pada malam ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita melihat sketsa tu tadi, kita faham situasi seorang anak muda dan kita tahu orang muda ni memang diuji sebenarnya kehidupan yang agak terbuka dengan pelbagai aktiviti yang kadang-kadang sebahagian kita mungkin tak perasan, terleka dan sebagainya lah. Dan itu menjadi tabiat orang muda. Sebab orang muda ni, kalau kita tengok ada hadis Nabi SAW menjanjikan kepada orang muda yang apabila dia menangis kepada Allah Ta'ala, hadis yang Nabi sebut, sab'atun yadhilluhumullahu yawma dhilla illa dhillu, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala di pada mahsyar nanti, iaitu salah satunya anak muda yang menitiskan air mata yang takutkan Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala bagi jaminan ataupun bagi kita kata anugerah ataupun maksudnya ganjaran macam tu? Kerana bukan senang anak muda nak buat macam tu. Orang tua mungkin senang nak menangis sebab dia tahu dia nak mati tak lama lagi. Secara generalnya orang tua umur dah banyak, biasanya akan meninggal lah. Secara fitrah lah kan. Takkan nak hidup 200 tahun, mana ada. Paling banyak pun 60-70. Tapi orang muda jaranglah mati. Tapi walaupun hari ni realitinya banyak orang muda meninggal juga. Cuma tapi meninggal mengejut. Aksiden lah, jatuh dan sebagainya. Tapi dengan tempoh umur tu, kita katakan orang muda ni biasanya panjang lagi. So dia sebagai enjoy lah apa. So macam sketsa tu tadi, dia tak perasan. Kita lihat bagaimana anak muda tu dia diuji dengan kehidupan sehingga dia terlupa tanggungjawabnya kepada ibunya tadi. Sehingga diuji dengan pemergian ibu dia lah. Kan? Tapi minum dulu ke? Saya rasa kita minum dulu lah. Okey, baik. Ustaz pun mungkin Ustaz dah rasa nak sambung kejap lagi, lebih hangat bagi lagi. mereka menunggu-nunggulah kejap Ustaz Nah, bismillah. Alright, kita berehat sebentar di Kalam TV. So Baitumal terdiri daripada 2 kosakata Arab, iaitu bait, rumah, dan mal, harta. So Baitumal ni kalau ikut istilah contemporary adalah satu tempat perbendaharaan negara ataupun Kementerian Kewangan. So sejarah Baitumal bermulanya pada zaman Rasulullah tetapi secara tidak formal. So selepas daripada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika itu Baitumal ni diwujudkan di bawah satu diwan. Diwan ni maksudnya pusat. Maka Baitumal secara officialnya, secara rasminya bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. So dalam konsep negara Malaysia, Baitumal berada di setiap negeri-negeri yang ada dalam Malaysia, khususnya di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, yang mana diperuntukkan di bawah peruntukan undang-undang, enactment dan juga akta. So Baitumal ni dia berperanan untuk mengumpul harta-harta orang Islam, sama ada zakat, wakaf ataupun emas, perak dan segala harta, maka dikumpulkan, dilaburkan dan juga digunakan untuk kebajikan. Kebajikan ni saya pecahkan kepada beberapa, iaitu yang pertama pendidikan, kepada sosial, kepada infrastruktur dan juga kepada kesihatan. Maka kalau kita lihat berkaitan dengan Baitumal, dia ada tempat untuk orang bayar zakat dan tempat untuk orang memberi wakaf dan juga sumber am. Dan Baitumal juga kita nampak adalah sebagai satu tempat untuk kita mengagihkan segala harta orang Islam yang telah dikumpulkan kepada yang memerlukan. Saya bagi contoh. Untuk golongan
dalam kategori sosial ataupun kebajikan, yang ini kita letakkan kepada 8 asnaf yang menerima zakat khususnya. Antaranya zakat kepada fakir, kepada miskin, kepada mu'alaf, kepada ibnu sabil, kepada gharimin dan sebagainya. Seterusnya kepada pendidikan yang mana diberikan sumbangan dan juga peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Seterusnya kepada kesihatan yang mana kita wujudkan bantuan-bantuan kesihatan yang mana dipohon oleh orang Islam, dan infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh nampak seperti terbinanya masjid, terbinanya surau, terbinanya madrasah. Semuanya adalah hasil daripada sumbangan ataupun peruntukan daripada Baitul Mal. Dan bagi kita, saya nak tekankan kepada masyarakat di Malaysia khususnya, kita selalu nampak orang susah, selalu nampak orang yang memerlukan. Tetapi kadang-kadang yang susah dan memerlukan dia malu untuk datang untuk memohon bantuan. Maka peranan kita yang ada pada hari ini, kita sama-sama kalau kita nampak mereka yang susah, mereka yang daif dan nampak memerlukan, kita bersama-sama melaporkan kepada pihak Baitul Mal. Sebab apa? Sebab pihak Baitul Mal tak pernah menghalang setiap orang untuk memohon. Memohon ni dia ada dua. Sama ada permohonan tu dia terima ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya kalau cukup syarat, cukup ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal, pasti akan diberi bantuan. Dan sebab tu kita gunakan kuasa viral bukan untuk kita mengeji Baitul Mal, tetapi untuk kita membantu orang-orang yang kita nampak sendiri dengan mata kepala kita mereka memerlukan bantuan. Baik, kembali bersama saya dengan Husani dan juga Ustaz Muhsin di Kalam TV. Baik, saya rasa semua orang tengah menanti-nanti lagi Ustaz. Ya. Terputus tadi, anak muda tu tempoh dia. Saja bagi suspend. Ya, betul Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sambung lah. Kita nak dengar. So, so kita tadi cerita maksudnya suasana ataupun perjalanan hidup orang muda memang besar cabaran dia lah. Dan kita tengok spesifik kisah tadi, ujian pada anak muda tu apabila ibunya meninggal. Dan sebenarnya saya teringat satu kisah yang berlaku zaman Nabi SAW. Sebuah kisah yang diriwayatkan daripada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menceritakan bagaimana kisahnya ibunya ni orang yang baik tapi meninggal dunia. Apa dia kata kepada Nabi SAW? Dia cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu aku kalau dia berupaya nak bercakap sebelum dia meninggal, dia pasti inginkan bersedekah." Maknanya dia memang seorang yang memang mungkin suka bersedekah. So bila dia, kalau dia hidup pun dia memang suka buat sedekah. So Sa'ad bin Waqqas tanya dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak? Dia dah tak ada dah ni. Dia dah meninggal dah. Aku ni anak dia nak meneruskan dia punya sifat yang mulia itu, iaitu banyak bersedekah tu, dengan aku meniatkan untuk dia." Mak dia dah meninggal dah. So Nabi kata apa? Naam. Naam maksudnya boleh. So hadis ni memberi isyarat bahawa boleh hukumnya si anak, maknanya kalau macam sketsa tadi, kalau anak tu rasa terkilan, rasa orang kata apa, yalah, dengan tak sempat nak berbakti pada mak dia, dia boleh dengan apa sahaja kebaikan yang dibuat, khususnya bersedekah, untuk diniatkan pahala sedekahnya itu untuk ibu atau ayahnya yang dah pergi meninggal dunia. Baik, Ustaz, contohlah Ustaz, kalau kita kan sebagai anak, yalah mungkin dia tak mampu dari segi kewangan, tapi bersedekah menggunakan doa Ustaz. Contoh, bersedekah Al-Fatihah ni pada ibuku. Adakah itu dikira satu sampai juga Ustaz? Bagus. Soalan yang sangat power. Kalau doa itu lagi solid dia punya dalil. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Kan, apabila mati seorang manusia itu, terputuslah amalannya melainkan 3 benda. Kan, satu, sadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Kalau satu orang tu masa dia hidup, dia
dia buat masjid ke, dia bagi duit untuk buat satu sekolah, madrasah ke apa, selagi orang guna berkekalan pahala tu. Itu dipanggil sedekah jariah. Kemudian yang kedua, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh doakan untuk dia. So ini memang jelas kita sebagai ibu ayah, para penonton, abang-abang, akak-akak semua, kita sangat mengharapkan anak-anak kita bila kita dah mati nanti mereka sentiasa mendoakan kita. Kerana itu memang janji Nabi, anak yang mendoakan ibu ayah insya-Allah sampai dia punya doa. InsyaAllah. Sampai itu bolehlah dia bacakan Quran, niatkan kepada anak-anak, kepada mak ayah dia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Ya. Di samping itu juga Ustaz, saya nak ingatkan kepada mereka, kebetulan tajuk kita sedekah. Inilah masanya kalau TV menyediakan platform kepada anda untuk menyumbangkan sumbangan anda. InsyaAllah kita pun bertanggungjawab Ustaz untuk agihkan sumbangan tersebut kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Dan kita akan menggalakkan mereka. Mungkin Husaini boleh lanjutkan lagi promosi ini untuk menggalakkan mereka memberi sumbangan. Ya betul. Jadi jangan lupalah kita rebut peluang ni, lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni. Kan banyak fadilat dan fadilat amal yang kita boleh lakukan insya-Allah. Jadi kita boleh teruskan soalan. Tapi sebelum tu kita nak ingat kepada mereka yang berminat untuk membuat sumbangan kepada kami, anda boleh tinggalkan maklumat lagi. Kita ada sediakan nombor akaun, kita ada sediakan email, kita sediakan juga mereka boleh PM tepi Ustaz. Terbaik. Macam biasa Ustaz, sekarang dah style PM daripada dulu. Betul. Gunakan segala kemudahan teknologi untuk kebaikan. Ya, bukan apa Ustaz. Bulan Ramadan kita nak menggalakkan mereka bersedekah Ustaz. Of course. Inilah bulan dia. Inilah bulan dia. Inilah masanya. Inilah masanya. So, kita nak kongsikan pahala tu sama-sama. Betul. Baik. Soalan seterusnya, saya beri peluang kepada Husaini pula. Baiklah Ustaz. Jadi kita banyak cerita tentang sedekah kan. Sedekah itu macam-macam kan Ustaz? Ya. Jadi nak tanya, apakah ganjaran dan janji Allah yang Allah janjikan kepada orang yang bersedekah? Baik, bismillah. Kalau kita bercakap tentang janji Allah Ta'ala, kita tak ada jalan lain melainkan kita kena refer Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab tak ada siapa yang tahu janji Allah Ta'ala ni melainkan Allah sendiri dan Nabi SAW. Saya tak tahu, ulama' pun tak tahu. Ulama' pun kena kaji daripada hadis Nabi. So, kita pun ambil ilmu daripada para ulama' kita, daripada Al-Quran dan Sunnah. So, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak sangat tentang ganjaran, faedah, dia punya manfaat orang yang bersedekah. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Panjang ayat dia ataupun banyak lagi sambungan dia, tapi cukup dengan itu. Apa kata Allah Ta'ala? Allah kata mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah. Maksud jalan Allah ni macam-macam kebaikan lah. Asalkan benda tu kebaikan. Jangan kita infak benda yang merapu. Kan? Ni saya infak ke awak ni. Buat apa? Beli vape. Tak boleh. Kalau infak untuk dia beli makanan, insya-Allah itu ke jalan Allah lagi. Kan? Jangan maksudnya keluarkan harta untuk benda yang mengarut lah, senang. Asalkan benda tu baik, insya-Allah benda tu ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Apa yang Allah kata? Perumpamaan orang yang infak ke jalan Allah. Apatah lagi kalau dia bagi untuk buat masjid, untuk jamu orang buka puasa. Ini semua ganjaran berlipat-lipat kali ganda. Jadi Allah kata, orang yang menginfakkan harta fi sabilillah kamathali habbatin, seperti dia tu ada seperti sebiji benih, kemudian dia tanam, dia akan menumbuhkan 7 cabang, mana 7 ranting lah, 7 dahan. Pada setiap dahan tu ada mi'atu habbah, ada 100 pula anak benih. Maknanya berlipat-lipat kali ganda. Itu perumpamaan yang Allah nak gambarkan kepada kita. RM1 kita bagi di sisi Allah bukan RM1. Mungkin 700 atau 7,000 atau 70,000. Kena kira lah. Sebab dia berlipat kali ganda. Bukan RM1. Ustaz, RM1 saya ada RM5 Ustaz. Kalau bagi RM1 saya nak makan, bagilah 50 sen. Kan? Kalau ada RM10 bagilah. Tak payahlah bagi semua kan. Kita pun nak guna. Tapi maknanya bagi kadar yang kita mampu. Ustaz, saya nak bertanya satu soalan lagi. Ada satu suntingan video dia ulama ni lah. Dia katakan sedekah subuh ni Ustaz. Sekarang tengah viral benda tu Ustaz. Masya-Allah. Sedekah subuh ni Ustaz ni dia kata kalau kita bersedekah time subuh ni
malaikat mendoakan untuk kita. Ya. Yang tak dapat anak tu insya-Allah ada dia macam case study dah kata. Betul. Dia bagi amalan tu orang tu dapat anak Ustaz. Betul, betul. Dah 10 tahun tak dapat anak, dapat Betul. anak Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz boleh sharekan sikit. Oh, tentang ini itu. memang the powerful punya amalan yang disebut sebagai sedekah subuh. Sebenarnya dia bukanlah mesti subuh ke apa, tapi orang yang memang dia konsisten bersedekah. Cuma bila buat subuh ni, iaitu di awal pagi. So bila kita mulakan kebaikan di awal pagi, dia punya energi dia tu bersesuaian dengan hadis yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu bagaimana seorang yang bersedekah ini pada hari tersebut, maknanya di awal pagi tu, dua malaikat akan turun. Malaikat yang zilan, dua malaikat akan turun, datang pada dia, berdoa untuk dia. Apa doa dia? Nabi sebut malaikat akan doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Nabi kata malaikat akan doa pada dia, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak ni. Dia bagi RM1, bagikan ganti. Okay, nanti kita cerita ganti tu macam mana. Tapi doa dia macam tu. Tapi dalam masa yang sama, malaikat tu juga akan doa apa? Ya Allah, bagi kehilangan harta ke siapa yang kedekut nak sedekah. Makna ada dua doa. Malaikat tu ada dua. Satu malaikat doa gantikan ganjaran kepada orang yang banyak bersedekah, makna ganjaran yang lebih baik. Dan kalau orang kedekut, hapuskan dia punya harta tu. Maksudnya apa? Kalau orang tu sedekah, tak kira lah RM5 ke RM1 ke 20 sen sekalipun, ikut kemampuan dia. Janganlah gaji kita RM10,000 infak 20 sen. Itu tak padan sangat. Ikut kesesuaian kan. Kalau kita katalah pendapatan secara umum, kalau orang yang fresh graduate dia ada RM2,000 lebih, infaklah setiap hari RM1, RM2, okey lah kan. Sebulan RM30, RM40, okey kan, sebab kita banyak guna duit untuk benda-benda keinginan kita. So tak salah kalau sedekah untuk kita punya pengharapan kita. So apa kebaikan yang dijanji oleh Allah Ta'ala melalui doa malaikat, gantikan, iaitu ganti seperti yang disebut tadi. Kebaikan yang didoakan oleh malaikat tu bukanlah mesti duit. Sebab ada hadis Nabi kata tidak akan manaqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurangan harta apabila seseorang itu bersedekah. Maksudnya kalau kita tengok contoh, kita ada RM5, kita bagi RM2 kat orang, berkurang tak harta kita? Kurang lah, mesti kurang. RM5 5 tolak 2 confirm kot. Tapi maksudnya di sisi Allah Ta'ala, dia tak kurang dari sisi ganjaran. Dan Allah Ta'ala akan ganti yang sesuatu yang kita tak boleh nak kira dengan tak boleh nak jangka. Kita tak boleh nak kira, 5 tolak 2, RM2 hilang. Allah kata Allah ganti. Habis RM2 ni mana RM2 lagi datang balik. Dia bukan mesti macam tu. Betul, ada kisah orang bagi RM2 dia dapat RM20. Ada. Maksudnya duit balas duit Ustaz? Ada. Ada Ustaz. Tak mustahil. Tapi tak mesti dapat yang macam tu. Dia mungkin dapat dengan apa? Yang disebut tadi, orang tu anak tak ada 10 tahun kahwin. Boleh jadi Allah bagi. Sebab ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh. Apabila Nabi Nuh kata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kamu wahai umat-umat aku beristighfar, mohon ampun. Ataupun kalau sedekah sama juga. Apa ganjaran dia? Allah Ta'ala sebut yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maknanya kalau beristighfar pun kita katakan boleh diberikan anak, zuriat, rezeki murah, sedekah pun sama juga. Sebab itu ada satu perkataan yang disandarkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, "Dawu mardakum bisadaqah." Rawatlah penyakit kamu atau orang yang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. So kalau orang tak ada anak ni boleh kata macam sakit jugalah, kan? Ataupun tak kisahlah mak kita ke ayah kita, adik-adik kita ada kena sakit yang misteri, yang pergi hospital berkali-kali, doktor kata kami tak dapat trace. Mungkin penawarnya dengan bersedekah. Bersedekah, Masya Allah. So sedekah ini sangat amazing, sangat luar biasa, sangat miracle. So jangan lepaskan peluang kita menjadi hamba Allah yang banyak bersedekah. Sedekah is miracle Ustaz. Miracle, very miracle. Ustaz ni, Okey. Ustaz pun tak tahu lagi sketsa yang kedua. Ustaz, sebenarnya kita ada sketsa yang kedua kan. Jadi Kita nak bagi Ustaz minum dulu. kita nak bagi Ustaz minum dulu, rehat dulu kan. Dulu, Sambil kita tontonlah sketsa ni. Ya. Okey, baik. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita saksikan. Bang. Saya lapar bang. Saya tak nak makan bang. Bang, tolong saya bang. Saya lapar bang. Teka dulu yang mana satu. Saya tak ingat bang. Tadi saya nampak yang ni bang. Salah, tak ada.
Yang ni tak dapat. Bang. Bang. Saya lapar bang. Saya tak ada duit nak makan bang. Bang. Tolong bang. Saya nak makan bang, saya tak ada duit bang. Ambil duit ni untuk beli makanan Terima kasih bang. Tak ada duit. Makan apa lah? Bang. Duit tak ada bang. Belen tak ada ke bang? Saya pun tak ada duit. Duit nak makan. Saya pun tak ada duit bang. Ha? Saya boleh bagi abang? Pinjam lah, pinjam. Boleh ya bang Terima kasih. Bang. Saya lapar bang. Saya tak ada duit nak makan bang. Bang, tolong saya bang. Dari tadi saya ada 50 sen ni bang. Sian awak Awak tak ada duit ke nak makan ni? Saya tak ada duit bang, tolong saya bang. Aduh, tak apalah. Saya pun walaupun gaji kan. Saya bagilah sikit. Adalah sikit-sikit duit biru. Jauh, mega. Banyak duit abang bang. Dia punya. Ni abang ikhlas Awak makan tau. 10 sen je bang. Kembali bersiaran di Kalam TV secara langsung dalam segmen Morek Ilmu. Ya. Dengan topik kita malam ini dengan jemputan Ustaz Muslim kita, topik sedekah. Ya. Bang kata Ustaz tadi lah, sedekah is miracle. Baik Ustaz. Tapi saya nak sebelum tu, saya nak sebut kepada audien, penonton, share, like dan komen tu sedekah sebenarnya. Masya Allah. Itu saya setuju Ustaz. Tak sungguh. Betul Ustaz, bila dia share tu, benda Betul, baik. sedekah. Betul Tu saya kata sedekah. tadi, kalau orang tak ada duit pun, dengan tekan button share, like, komen tu pun insya-Allah sedekah. Asalkan niat kita ikhlas, insya-Allah dapat pahala. Niat kena ikhlas. Insya-Allah. Pasal niat. Nanti saya nak tanya Ustaz pasal niat tu juga. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak ingatkan balik kepada mereka yang nak memberi sumbangan Ustaz. Macam saya kata tadi, kita membuka mendarah tangan lah kepada mereka yang nak memberi sumbangan. Betul. nak bersedekah. Sebab Kita nak menggerakkan program sebegini memerlukan dana, of Iya, course. Betul. Dan kita nak minta kepada NGO luar ke, badan-badan kebajikan luar nak menyampaikan sumbangan ke, boleh hubungi kami Ustaz, kita bantu mereka. Sama-sama kita. Promosi. Kita salurkan juga sumbangan kepada mereka. Dan anda boleh dapatkan maklumat seperti poster yang tertera sekarang ini. Baik. Sila mungkin mereka boleh screenshot, ataupun lebih mudah dia orang komen je Ustaz. Komen kat bawah PN tepi pun dah Boleh. cukup. Sebab kita ada kita akan pin nombor Kalam. Kalam Kita TV. boleh ambil nombor Kalam TV di ruang komen lah. Okey Ustaz, berbalik pada sketsa. Jahat betul lah dia ni Ustaz. Tadi pelakon dia macam menganjing Ustaz dia tu. Saya pun tak sabar nak dengar respon daripada PU kita. Silakan Ustaz. Baik, so kita dah tengok beberapa scene tadi yang kesimpulannya orang yang tak serius lah, bukan tak begitu, tak serius tentang nilai sedekah. Mungkin dia belum dengar yang kita punya Kalam TV cerita ni lah kan, kita punya dia lah Punca. Tak, itu sekadar untuk menggambarkan antara karakter atau sikap betul. sebagai masyarakat yang menganggap sedekah ni benda yang biasa, benda yang taklah aku nak buat suka hati aku nak pelekeh orang. No. Sedekah macam kita sebut di awal tadi, ia adalah hadiah daripada Allah Ta'ala untuk kita boleh fast track menuju ke syurga Allah Ta'ala. Asalkan kita buat dengan ikhlas, insya-Allah. So ambil peluang untuk kita menginfakkan sebahagian harta kita ke jalan yang Allah redai, untuk kita sama-sama meraih ganjaran Allah Ta'ala. Baik, so kalau orang yang memperlekehkan macam tu, pertama kalau kita tengok, orang tu dia menyakiti hati orang miskin. Itu perkara yang Allah larang sebenarnya.
Yang kedua, dia bermain-main dengan maknanya dengan hukum hakam lah. Kalau dia memang niat nak bermain-main. Tapi kalau dia tak tahu, kita ajarkan. Kita jangan hukum terus. Kan? Kita sebab masyarakat kita memerlukan pendidikan, pengajaran. Kita tak disuruh untuk menghukum. Tapi sikap begitu, kita mesti atasi, kita mesti hindari. Jangan sesekali kita menjadikan perangai atau sikap begitu terbudaya dalam masyarakat. Ya, betul. Ustaz, mungkin Ustaz boleh sentuhkan sebenarnya benda tu dengan niat tu Ustaz. Saya nampak tadi tu sketsa tu macam main-main dah dia ni. Niat tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh. Tapi saya tak tahu niat dia tahu. Saya nampak begitulah kan. Tapi betul, kita kata kalau memang dia memang berniat, memang nak menghina, memang nak memperlekeh, kita sebut tadi dia ada ancaman orang yang tala'ub biddin, mana bermain-main dengan agama, menyakiti hati orang lain. So kita sesama umat Islam, antara dosa besar, betul, dosa yang berat sebenarnya itu kita menyakiti hati orang. Bukanlah dosa besar tu sama macam zina atau berjudi atau minum arak, taklah setahap itu. Tapi ada ancaman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu orang yang menghina, saling menjatuhkan, mengutuk dan sebagainya. Ada ancaman yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita mesti jauhkan sikap yang demikian. Masya Allah. Ingat tu, benda tu sangat-sangat kalau kita tak nak bagi sedekah, tak payah bagi. Yeah. Kan? Tak apalah orang nak kata kita kedekut, berarti kita tak nak bagi. Itu hak kita. Cuma kita galakkan orang bagi tak di atas tuntutan agama. Tapi jangan kita orang kata apa, memperlekeh-lekehkan orang yang minta sedekah. Ya, baik, kita nak berehat sebentar lagi Ustaz. Ya. Kita nak bagi pada mereka dan juga kepada kami untuk minum dulu. Kita mohon sikit Ustaz, makan dulu hidangan kuih yang dah hidang ni. Sementara tu kepada anda, like dan komen sebab segmen seterusnya kita memerlukan persoalan daripada mereka Ustaz. Stay tune dengan kita. Stay tune. Sebab benda ni tak minta pun apa-apa modal daripada penonton. Ya, betul. Kita bawa tetamu khas ni. Tak jauh pergi ke Plaza Mara Seremban Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, setiakan anda bersama kami. Terus setia bersama kami di Kalam TV. Kita berehat dulu Ustaz. Ya. Jumpa lagi selepas ini. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Mak letak pipi mak kat telefon, Ibu nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ibu nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia, saya nak cium dia. Saya tiba-tiba rindu dek. Saya teringat mata mak saya ada kesan kat ujung ni, dah menua, ada kedut-kedut sikit. Saya nampak kat pipi mak saya ada kesan-kesan sikit, kesan menua. Saya rindu pipi mak saya nak cium dia. Saya rindu tangan dia yang berurat besar. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti
Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjaga. Okey, kembali lagi kita ke dalam program Moreh Ilmu. Jadi kan Ustaz, kita dah berehat kan dalam minggu Alhamdulillah. itu. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dalam segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, di mana segmen sesi soal jawab bersama Ustaz Piyu Muhsin. Betul. Jadi sebelum kita pergi ke soal jawab bersama dengan audiens kan, kita dah baca komen-komen audiens. Saya nak tanya satu soalan Ustaz Ya. apakah hukum kita bersedekah hasil dari duit haram? Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum ila akhir ayat. Allah Taala suruh kita infakkan harta, maksudnya bersedekah. Tapi dengan apa? Min thayyibat, daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Maknanya syarat nak buat baik, nak bersedekah mesti dengan sumber yang halal. Bukan haram ataupun halam. Tahu halam? Bukan mi hailam. Halam ni maknanya syubhah, dia campur-campur. Kan? Ada yang sumber halal campur jadi ini masalah. So yang betul-betul kalau nak tanya hukum di sisi Allah Taala tak ada nilai lah. Maknanya sedekah tu berlaku je. Kan? Orang dia bagi duit kat orang tu dapat je duit tu. Tapi nilai kosong. Seumpama orang yang, contohnya kalau dia solat, dia sembahyang, dia pakai baju curi. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Solat tu terlaksana. Kan? Sah, kalau diikut cara dia sah. Tapi adakah ganjaran tu dapat? Tak adalah, sebab dia gunakan harta yang haram. Sebab itu dalam satu hadis, kisah yang masyhur, apabila satu orang lelaki, dia dengan baju dia compang-camping, pergi dekat padang pasir, dia merintih kepada Allah Ta'ala, dia tak ada tangan, ya Allah, aku nak itu, dia minta macam-macam lah. Kan? Tapi Nabi kata, fa'anna yustajabu lahu. Macam mana Allah Ta'ala nak terima doa dia sedangkan makanan dia haram. Banyak sumber kehidupan itu dengan sumber yang haram, Allah tak pandang. Samalah tadi tu, kalau kita bersedekah dengan sumber yang haram, Allah tak pandang. Adapun sedekah tu berlakulah, kita bagi kan, tapi nilainya kosong. So mesti melakukan ibadah dengan sumber yang bersih, yang halal, yang Allah Ta'ala sebut tadi, daripada thayyibat, yang baik-baik. Wallahu'alam. Okey, Ustaz ni, saya rasa ni kita boleh review sikit soalan-soalan daripada audien. Ya, betul. Mungkin Ustaz ni boleh bukakan dulu satu soalan kepada mereka yang dah bertanya ni. Saya rasa kan, saya nak petik satu soalan daripada Khair Irfan. Kan? Soalan dia menarik lah. Okey, soalannya, bolehkah orang Islam derma organ kepada orang bukan Islam? Wow, soalan yang cukup bombastik. Macam dia punya soalan Ustaz. Ini memang soalan level PhD. Baik, bismillah. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, soalan ni memang soalan yang power dan bagus. Sebab dia ada banyak sudut. Yang pertama, kita kata hukumnya boleh, harus dan insya-Allah ada ganjaran pahala. Secara umumnya, sedekah ni asalkan kepada benda yang baik, walaupun benda tu orang bukan Islam,
Tapi kita tahulah dia ambil duit kita tu jangan dia buat beli minuman keras ke arak tu tak boleh. Tapi kalau macam contohnya organ tadi kan, yelah kehidupan dia kita tak tahulah dia buat apa kan. Memang dia bukan orang Islam tapi asasnya kita telah menyelamatkan satu nyawa kalau kita bersedekah dan kita boleh berdoa kepada Allah agar Allah melemparkan hidayah kepada dia. Tak ada masalah. So hukumnya harus boleh dan sangat digalakkan. Sebenarnya saya nak tambah untuk isu derma organ ni sebenarnya satu amalan yang sangat terpuji. Bukan soal kita sedekah kepada orang bukan Islam je. Sama sikap menderma organ tu memang sebenarnya sangat bagus sebab kerana di sudut lain Allah Taala menyatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang menyelamatkan satu nyawa ni seperti dia menyelamatkan banyak nyawa ataupun semua nyawa. Maknanya sebab nilai nyawa ni dalam Islam sangat bernilai. Sebab tu kalau kita tengok pembunuhan macam-macam kes orang yang memang tak ada iman yang melakukan macam tu. Sebab nyawa dalam Islam sangat-sangat bernilai. So kalau kita selamatkan satu nyawa samalah kalau kita derma darah, ini semua ganjaran pahala yang besar. Kan, waktu kita derma darah pergi Institut Darah Negara. Betul? Institut Darah Negara kan. Kita bukan tahu darah kita bagi kat siapa. Kan, bukan kita boleh kata okey darah saya ni mesti untuk orang Islam je. Tak ada. Kan? So darah kita pun mungkin pergi kepada orang bukan Islam. So itu boleh, tidak ada masalah. Samalah juga kalau derma organ pun boleh. Kan? Kecuali kalau kita kata organ ni untuk siapa? Untuk si fulan ni dia ni memang anti Islam. Itu tak boleh. Memang dia tu memang kerja duk hamun maki ataupun suka menghina Islam, tu tak boleh. Tapi kalau dia sebab orang bukan Islam ni pun ada banyak level. Ustaz, maaf, maksudnya tak boleh tu maksudnya diharamkan ke? Haramlah sebab bila kita bagi dia hidup ke apa, dia lebih melawan agama kita. So nanti kesan dia lebih banyak yang negatif lah. Sebab tu saya kata orang bukan Islam dia ada banyak, dia ada kalau secara umum yang kita kawan-kawan kita ni yang orang Islam yang baik-baik macam kita je, cuma dia tak beriman dengan Allah Taala. So sebab tu kalau kita selamatkan dia, mudah-mudahan kita boleh ajak dia, kita boleh pujuk dia masuk Islam, kembali kepada fitrah Islam, dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang memang anti Islam, dia memang kerja dia memang ada agenda untuk menghancurkan Islam, memang itu memang ada pun, memang ada pun macam contohnya gerakan-gerakan tertentu kan. So itu kita elakkan. Kalau kita tahulah, tapi kalau biasanya derma organ ni mana kita tahu kan. Jadi itu mesti kita fahami hukum asasnya harus insya-Allah. Baik. Penjelasan dan pencerahan yang sangat-sangat jelas daripada Ustaz Muhsin. Insya-Allah. Ustaz, ada satu soalan ni saya tertarik dengan satu pengguna akaun ni, nama dia Iziani. Tadi saya dah bertanya juga, dia pun nak bertanya juga ni. Benda yang sama jugalah. Dia tanya, Ustaz, apakah hukum dia apabila seorang tu dah memberi sedekah, tiba-tiba dia bergaduh ni, dia kata haram pula. Pula dah begitu Ustaz. Ini kalau istilah orang kita ni apa? Buruk siku Buruk siku Ustaz. Tapi memang saya tak pernah jumpa orang siku yang lawa. Kan? Siku baby pun siku baby comel lah. Kan? So sebenarnya apabila kita dah serahkan sesuatu harta kita pada seseorang atau mana-mana pihak, tidak mungkin atau tak boleh atau dilarang untuk kita mengungkit atau meminta kembali. Sebab bila kita dah serah, automatik itu jadi hak dia. Dia tak nak bagi, terpulang. Apatah lagi kalau kita paksa dan jadi perkara yang lebih keruh, itu sangat ditegah dalam Islam. Sebab itu kalau kita nak buat baik, ikhlas. Jangan fikir banyak kali, bagi dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Bukan rezeki kita dah lah. Maksudnya kita, rezeki kita pahala lah insya-Allah. Iaitu ikhlas. Kan? Kalau kita bagi, kita ungkit, kita sebut, kita bimbang, dah lah. Harta dah tak ada dah. Pahala pun tak dapat. Jadi so kerugian berlipat kali ganda. Ya. Baik Ustaz, ada satu lagi soalan ni daripada Najmi. Dia tanya, Ustaz, apakah adab dalam bersedekah? Tapi soalan ni Ustaz saya rasa general. Mungkin dia masukkan adakah adab bersedekah tu boleh tak kita nak show off? Yalah, trend sekarang kita nak show kat orang. Ada yang kata benda tu nak menggalakkan orang. Betul. Ada yang kata benda tu nampak riak. Betul. Jadi sebenarnya Ustaz, apa maksudnya konsep adab bersedekah ni? Baik, kalau kita melihat realiti hari ini, seperti apa yang Akuan sebut tadi tu, dia ada pro and con lah. Baik. Kan? Sebenarnya secara asasnya, betul kalau kita refer pada hadis Nabi, memang ada galakan daripada Nabi SAW, kita ini kalau bersedekah, kalau boleh tangan kanan atau tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan buat. Maknanya nak bagi tahu, seboleh-bolehnya sembunyikan kebaikan kita. Seperti kata sebagian ulama, kalau boleh kita ni sembunyikan kebaikan kita seperti kita menyembunyikan keburukan kita. Adakah orang suka tunjukkan keburukan? Tapi sekarang ni ramai juga orang suka tunjukkan keburukan. Tapi sebenarnya
sepatutnya tak adalah orang suka tunjuk keburukan kan. Oh, aku ni jahat, aku ni buat itu. Sepatutnya tak adalah kan. So kalau kita malu nak tunjukkan keburukan, kekurangan kita, macam tu kebaikan pun kita nak sembunyi. Kenapa? Kita nak jaga niat kita supaya betul-betul kita buat tu kerana Allah Ta'ala. Sebab memang kalau kita appear, kita zahirkan kebaikan itu, dia boleh, kita tak kata confirm, dia boleh. Maknanya memungkinkan ada elemen yang mengganggu niat dia tadi tu. Tapi macam kita sebut, kerana zaman hari ini, seperti yang disebut oleh Akmal tadi, kemungkinan orang tu memang dia buat kerana Allah Ta'ala dan dia memang kalau dia tunjuk dengan tujuan, dia nak encourage, nak galakkan orang untuk sama-sama bersedekah macam apa yang dia buat. Mudah-mudahan Allah terima amalannya dan keikhlasannya tak ada siapa boleh petikai. Saya, siapa pun tak boleh petikai. Mana kita boleh tahu hati orang. Hati orang. Itu biarkan dia dengan Allah Ta'ala. Cuma kita bagi panduan, agama ajar macam ni, tapi kalau dia nak buat macam tu pun tak adalah agama larang. Cuma balik pada diri sendiri, sejauh mana keikhlasan dia itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangankan keikhlasan dia, keikhlasan saya yang bercakap ni pun saya tak tahu sejauh mana saya ikhlas. Betul. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. So jangan petikaikan orang sangat, petikaikan diri kita sendiri. Kita sendiri ni jauh mana kita ikhlas. So mudah-mudahan kita semua ikhlas dan amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahualam. Okey, usai ni kita pun dah nak mengakhiri rancangan ni. Ya, air saya pun dah tinggal sikit lah. Saya pun sama, kita sama level ni. Mungkin Ustaz ni ada lagi persoalan ataupun yang nak ditanyakan kepada Ustaz pada malam ini? Ada tak? Kalau tak ada, saya teruskan. Tak ada. Baik Ustaz, Ya. adalah satu persoalan lagi sebelum Ya. kita nak Melabuhkan garapkan. tirai. Okey, kita melabuhkan tirai Kalam TV pada malam ini Ustaz. Bercakap berkenaan sedekah ni Ustaz. Kadang-kadang kita terjumpa duit Ustaz. Berapa sen, RM1, RM5. Lepas tu kita masuk dalam tabung masjid. Kan? So pahala sedekah tu Ustaz. Ya. Kepada kita ke ataupun kepada tuan punya duit? Faham. Jadi sebenarnya kalau itu dipanggil dalam Islam, dalam fiqh punya perbincangan, dia panggil harta luqatah. Luqatah ni barang tercicir. Sebenarnya kalau kita refer kepada apa yang disebut oleh para ulama, tak boleh pun duit tu kita sedekahkan. Kita kena pegang ataupun, sebab tu kalau kita jangan ambil. Kan? Kalau kita ambil, automatik jadi tanggungjawab kita, kita kena serahkan kepada pihak berautoriti. Kalau kita lihat perbincangan dalam kitab fiqh, mereka suruh kita serahkan ke, contohnya kalau sekarang ni mungkin masjid akan announce kan. Cuma yalah kalau 10 sen, 20 sen macam krik-krik je kan. Mungkin kalau amount yang banyak RM10, RM50, RM10 bagi sebahagian orang mungkin kecil, ada sebahagian orang RM10 besar. Kan kalau orang gaji setakat sebulan 700-800 bagi dia RM10 besar. So hati-hati kalau kita terjumpa, kalau kita ambil itu jadi tanggungjawab kita, sepatutnya kita kena war-warkan. Kena war-warkan. Ya. So jangan kita sedekah terus sebab kita bimbang ada orang yang tengah mencari duit dia. Ya. So kalau kita war-warkan mungkin ada announcement, ada orang bagi tahu. Ataupun kalau kita biarkan je pun tak apa. Kita tak bertanggungjawab. Orang lain nak ambil itu hak orang lain, itu orang lain punya hal. Tapi kita yang ada ilmu, kita tak nak ambil sebab nanti kita jaga tanggungjawab kita, Allah tanya kita pula apa kita buat dengan duit tu. Kalau kita sedekah, pahala tak ada sebab tu bukan hak kita. Betul? Dan habis orang kata Ustaz, si fulan tu lah yang dapat pahala. Belum tentu lagi sebab dia pun tak berniat, dia memerlukan duit tu, mungkin ada keperluan yang lebih penting. So kita harta luqatah ni kita jangan main-main, apatah lagi amount ataupun barang yang bernilai. So kita kena hati-hati dan kalau boleh mungkin zaman sekarang ni kita serahkan kepada masjid ke, tak kisahlah mana-mana tempat yang amanah, yang jujur, yang mereka boleh bantu untuk sebarkan siapa yang tuan empunya harta tersebut. Ya betul, maksudnya kita kena berhati-hati Ustaz. Ya betul. Kita sebarang nak belanja. Kita senang je, simple. Apa yang bukan hak kita jangan kita ambil. Betul. Allah kata ya ayuhan nas kulu min ayat dia Allah Taala kata, terjemahan dia, wahai manusia jangan kamu makan daripada harta yang batil. Jangan ambil harta yang batil, maknanya bukan hak kita lah. Kalau hak kita barulah kita gunakan. Wallahu alam. Okey, Husaini. Dengar tu Husaini. Jangan nak ambil duit orang. Tadi dah berlakon main-main begitu kan. Apa itu nak menunjukkan saja. Tapi sebenarnya Ustaz, kisah tu betul-betul berlaku juga Betul. berlaku dalam keadaan masyarakat kita yang kita sebenarnya ambil remeh Betul. Sebab kita ingat tak ada siapa yang punya. Jadi ingat okey mungkin kita boleh ambil. Niat dia baik, tapi cara tak betul. Sebab tu asas dalam agama kita tak ada pilihan nak buat kebaikan ke apa saja mesti dengan ilmu. Sebab tu kita sediakan moreh. Tu poin dia tu. Itu poin dia. Husaini, awak pernah tak tengok cerita Robin Hood? Ya, pernah. Ustaz, Robin Hood Ustaz kan. Dia ialah hero tapi dia nak bantu orang yang susah lah sebenarnya. Tapi keadaan begitu juga Ustaz. Macam mana Ustaz?
kalau kita buat macam ala-ala Robin Hood lah. Kita buat benda jahat mencuri tapi diagihkan pula. Macam sama juga kita kata. Lagi-lagi dia kata ini Islam bulan puasa ni kaedah menyatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Sama je. So kita tak boleh, walaupun itu cerita kan nak gambarkan orang yang cuba nak buat baik, tapi dengan cara yang macam tu kita katakan tak memungkinkan ganjaran yang di sisi Allah Taala. Mungkinlah tapi pendekatan mesti kita berhati-hati dengan kita sekarang ni dengan ada undang-undang dan sebagainya, lebihlah perlu kita cermat dan bijaksana untuk melakukan kebaikan. Baik Ustaz, sebelum itu Ustaz, kita minta Ustaz garapkan, simpulkan, mungkin boleh sharekan kepada penonton setia Kalam TV malam ini di Morek Ilmu berkenaan bulan Ramadan ni Ustaz. Ya, sebagai kesimpulan, landing time kita untuk kita melabuhkan tirai perbincangan sembang santai kita malam ni. Of course, kita katakan sedekah adalah satu amalan yang sangat terpuji. Ia bukan sekadar kita bagi harta kita tunggu bila Allah nak bagi kita duit balik. Tak, sebenarnya ganjaran sedekah banyak sangat, iaitu kelapangan hati, kesejahteraan family, kesehatan. Ini semua ganjaran di sebalik orang nilai bersedekah. So, kalau orang kata sedekah ni dapat balik duit, tak semestinya. Tapi Allah Ta'ala confirm ganjarkan atau balas balik dengan yang kita sebut tadi, kita punya masalah mudah diselesaikan, macam-macam kebaikan yang kadang-kadang kita tak sangka-sangka, diselamatkan daripada musibah. Itu semua faedah bersedekah. So banyakkan bersedekah, dan kalau kita banyak harta, itu of course lebih banyak kita bersedekah dan salurkan bantuan kepada Kalam TV sendiri, terutamanya untuk support kita punya perjuangan menyebarkan ilmu dan pelbagai aktiviti lagi, dan juga orang-orang yang memerlukan. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan Kalam TV. Terima kasih banyak. Saya Ahmad dan juga Husaini pada ini. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada audiens, penonton di luar sana untuk salurkan sumbangan ikhlas kepada Kalam TV seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Muhsin tadi. Nak bergerak dana, nak bergerak begini Ustaz memerlukan modal Ustaz. Ustaz. Jadi kita sediakan account number, nombor telefon, alamat email untuk anda kongsikan ataupun nak berikan sumbangan kepada Kalam TV supaya kita boleh bergerak lebih ke sekarang tak payah pergi bank dah, terus tekan je. Ya, betul kan? Jangan tangguh-tangguh buat kebaikan. Ya, betul. Baik. Jadi kalau nak lebih senang, kita boleh rujuk dalam page Facebook Kalam TV, insyaAllah. Saya last pesanan, tak mampu bagi RM1, bagi RM10, tak mampu bagi RM10, bagi RM100. Saya tambah, tak mampu bagi RM100, tambahlah RM1,000 Ustaz. Baik, kita minta harap agar Kalam TV ini boleh menyebarkan manfaat, InsyaAllah, positivity itu kepada mereka, khususnya umat Islam. Mana tak tahu mereka bukan Islam pun sedang menyaksikan, tiba-tiba Allah bagi hidayah untuk masuk Islam. Kita tak tahu Ustaz, platform dakwah ni sangatlah meluas pada masa kini. Betul. Dan yang pasti semuanya bermula dengan diri kita sendiri, sama ada pun nak ataupun tidak. Dan kaitan dengan sedekah di bulan Ramadan ini, kita manfaatkanlah sebelum ia mengakhiri. Kita tak tahu lagi sama ada tahun depan kita berjumpa ke tidak. Betul, bukan tahun depan, hujung Ramadan pun betul sempat ke tak? Belum tentu sempat. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih Ustaz Muhsin dan juga Husaini. Yang penting saya ingatkan kepada anda, jangan lupa niat bersahur. Itu sudah tentu. Takut kita terlupa kan Ustaz? Niat berpuasa. Niat berpuasa. Niat sahur pula. Niat berpuasa. Oh, tak ada fikir nak bersahur ya Ustaz? Baiklah. Tingkatkan pelaburan saham akhirat anda. Teruskan melangkah kecemerlangan demi mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala bersama saya Akmal Azlan, Ustaz Muhsin dan juga Muhammad Husaini. Hashtag kami hanya menyampaikan di Kalam TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.